Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pertama bersyukur kehadrat Ilahi. Dengan izinnya kita sama-sama dapat berada di dalam masjid untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Syukur juga kita dapat hadir dalam suasana normal baru ini, hadir ke masjid lebih awal daripada biasa. Kerana orang yang datang sembahyang Jumaat awal itu fadilatnya sangat besar berbanding orang yang datang sembahyang Jumaat seperti sebelum zaman Covid dulu, datang masa khutbah yang kedua saja, rugi. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW ada bercerita kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumul jumu'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna awal fal awal." Nabi bercerita, bila tiba hari Jumaat, setiap pintu-pintu masjid akan Allah tugaskan malaikat untuk menjaga pintu itu. Apa kerja malaikat-malaikat ini? Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat ini ditugaskan untuk menulis nama setiap jemaah yang datang. Lebih kurang SOP jugalah datang, dituliskan nama seorang demi seorang. Fa idza jalasa al-imam tawas suhuf wa ja'u yastami'una dzikra. Tetapi bila khatib naik saja atas mimbar, maka malaikat-malaikat yang bertugas ini akan tutup buku pendaftaran dan mereka akan duduk mendengar khutbah bersama jemaah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka selagi khatib belum naik atas mimbar, selama itulah tuan-tuan sekalian, nama direkodkan dalam rekod kedatangan yang dituliskan oleh malaikat. Tapi kalau orang tu datang lambat, maka tak dapatlah dia masuk dalam rekod kedatangan yang disimpan dalam simpanan Allah. Hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international ini. Dan tanpa kita sedari, hari ini genap 121 hari ataupun 3 bulan 29 hari kita berada dalam tempoh yang kita tak pernah lalui, tempoh kordon saniter ataupun perintah kawalan pergerakan ini. Dan kita sedang berada pada hari ke-37 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun RMCO yang telah pun bermula pada 10 Jun dan insya-Allah akan dijangka tamat pada 31 Ogos nanti. Total 82 hari. Dan hari ini kita baru hari ke-37, artinya lagi 45 hari lagi nak menunggu balik ke suasana yang asal. Dan alhamdulillah, setelah 3 bulan 29 hari pelaksanaan PKP bermula fasa pertama sampailah fasa keempat, disusuli pula dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat, seterusnya diikuti dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan,
kita dapat melihat trend jumlah kes-kes yang aktif COVID-19 ini semakin menurun, dan pencapaian ini adalah daripada hasil kepatuhan semua kita terhadap SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP dan PKPB. Dan wajar kepatuhan ini sama-sama kita kekalkan. Tak dapat kita nafi beberapa normal yang baru terpaksa kita lalui dalam kehidupan seharian, termasuklah juga dalam konteks ibadah di masjid. Kami di pihak masjid memang terpaksa akur kepada peraturan ini, kerana masjid bukan sekadar tempat sembahyang, tetapi masjid juga adalah pusat aktiviti masyarakat. Majlis akad nikah pun di masjid, proses pembelajaran juga di masjid, majlis korban pun banyak orang buat di masjid. Maka sudah pasti perkara ini memerlukan kerjasama dan lapang dada daripada jemaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan tengah hari ini, sementara menunggukan masuk waktu solat, kita akan membicarakan tentang persoalan waktu. Waktu sangat mustahak dalam kehidupan. Sebab itu memasuki musim pandemik ini, antara perkara yang kita kena ubah ataupun disiplinkan diri kita adalah soal waktu. Waktu sangat mustahak. Kata Benjamin Franklin, time is money. Masa ni dia duit. Orang Arab sebut al-waqtu kas-sayf. Masa ini macam pedang. Kalau kita lambat, dia potong kita. Sebab itu dalam Quran ada 4 surah yang Allah berikan nama surah itu dengan nama waktu. Pertama surah Al-Fajr, yang kedua surah Ad-Duha, yang ketiga surah Al-Asr, dan yang keempat surah Al-Lail. Dan bagi kita orang Islam, ibadah kita semua dikaitkan dengan waktu. Sembahyang ada waktu. Tak boleh sembahyang subuh pukul 10 malam, tak ada. Kena tunggu waktunya masuk hari esok. Jangan rajin tak tentu arah. Sembahyang raya haji, kena tunggu raya haji. Tak boleh buat pagi besok ramai-ramai, tak boleh. Ada masa. Puasa mesti buat selepas muncul anak bulan Ramadan. Selagi tak ditengok ada ataupun tidak, tak boleh pelaksanaannya. Nak berbuka puasa, lagilah kita kena tengok masa. Nak bayar zakat fitrah, hanya buat pada masa tertentu saja. Bahkan tak boleh bayar zakat fitrah selepas khatib turun daripada mimbar ataupun sembahyang raya dah didirikan. Begitulah kehidupan orang Islam, sentiasa dilatih untuk peka dan sangat mementingkan masa. Sebab itu kebanyakan permasalahan di masjid yang berlaku, stampede ataupun orang yang terlampau ramai, kebanyakannya berpunca dari masa. Andai kata jemaah datang awal, insya-Allah banyak masalah boleh diselesaikan. Sebab itu masa ini dalam agama dia sangat dipentingkan. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi bercerita, masa ni pantas berlalu. La yaqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga engkau merasakan masa begitu cepat sekali berjalan. Wa takunu sanatu kasyahri. Kamu merasakan setahun bagaikan sebulan. Wa syahru kal jum'ah. Sebulan rasa macam seminggu saja. Wa takunu jum'ah kal yawm. Seminggu rasa sehari saja. Wa yakunu yawm kasa'ah. Dan sehari rasanya 1 jam saja. Wa takunu sa'ah kal darmat bin nar. Dan 1 jam itu rasa seperti 1 percikan api saja. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Memang kita merasa masa begitu pantas berjalan. Rasa minggu lepas baru lagi sembahyang Jumaat, minggu ni sembahyang lagi dah. Gerbung-gerbang, hari Rabu, Selasa dah masuk Zulhijjah. Gerbung-gerbang, masuk pula bulan baru, dan begitulah seterusnya. Sebab itu kata Nabi Isa AS, masa hanya ada 3.
amsi madha ma biyadika minhu syai'. Pertama, hari semalam, yang mana dia dah berlalu dan tak akan datang lagi. Wa ghadan la tadri atudrikuhu am la. Yang kedua, hari esok, yang kau tak pasti sama ada boleh bertemu ataupun tidak. Yang ketiga, wa yaumun anta fih fautanimhu. Dan yang ketiga adalah hari ini yang sedang kau lalui, maka gigitlah dia, kata Nabi Isa AS. Sebab itu kata orang putih, yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is a gift. That's why they call it the present. Sebab itu orang putih panggil hari ini adalah the present day, hari hadiah, kerana rebutlah hari itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah tanya pada anak muridnya 6 soalan. Wahai muridku sekalian, benda apa yang paling besar dalam dunia ini? Anak murid dia jawab, gunung ganang. Kata dia, tak, benda paling besar memikul amanah. Benda apakah paling berat sekali dalam dunia ini? Benda yang paling berat ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah memikul tanggungjawab, amanah dan tanggungjawab. Yang ketiga, apakah benda paling ringan sekali? Benda paling ringan meninggalkan semayang. Yang keempat, benda apa paling tajam sekali di dunia? Yang paling tajam, lidah manusia. Yang kelima, benda apa paling dekat dengan manusia? Kata dia, kematian. Tapi benda apakah yang paling jauh dengan manusia? Masa lampaunya. Jangankan 10 tahun punya lama, 15 minit yang tadi, yang baru kita lalui, takkan berulang lagi sampai bila-bila, walaupun kita memiliki teknologi paling canggih. Maka sidang Jumaat sekalian, ayuh kita hargai masa, ayuh kita ambil peluang mencari berkat dengan masa yang berjalan. Maka pengisian sebegini dapat memberi berkat pada masa kita. Kata para ulama, Nabi SAW ada mengajarkan, masa yang berjalan ini ada momen-momen tertentu yang kita kena gigit, kena grab, kena ambil, kerana masa itu berkat. Dipanggil bertabaruk dengan masa. Pertama sekali, kata ulama berdasarkan hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, rebutlah peluang masa yang sangat berkat setiap kali kita sebelum memberi salam di dalam solat kita, iaitu setiap akhir semayang. Abu Umamah Al-Bahili cerita, ada orang tanya Rasulullah, ya Rasul, doa masa mana yang paling cepat dikabulkan oleh Allah? Nabi jawab, jauful lailil akhiri wa duburis salawatil maktubat. Doa yang paling cepat diluluskan oleh Allah, pertama, doa yang dipanjatkan tengah malam. Yang kedua, pada pengakhiran semayang wajib. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan An-Nasai. Jadi nombor 1, tengah malam, ambil masa untuk ambil keberkatan. Yang kedua, akhir solat. Selepas ini insya-Allah kita nak semayang Jumaat. Jadi sebelum tuan-tuan beri salam, mana baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat sampai habis, sebelum assalamualaikum warahmatullahi, berdoalah sedikit. Jangan cakap Melayu batal kalau sembahyang. Doa jelah dalam hati, ya Allah mudahkanlah rezeki ke. Doalah apa yang patut. Doa nak kahwin ke, doa nak apa ke, sangat mustajab waktu itu. Tapi kebiasaannya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa perlindungan daripada fitnah Dajjal, dan itu boleh dibaca begitu kuat sebab Nabi benarkan. Sebagaimana riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, dia kata Nabi kalau dalam semayang sebelum beri salam, dia akan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka jahanam, jauhkan aku dari azab kubur, jauhkan aku daripada
fitnah dalam kehidupan dan kematian, dan jauhkan aku daripada fitnah Dajjal. Sebab itu ulama-ulama dahulu tidak meninggalkan bacaan doa minta jauh Dajjal ini dalam sembahyang mereka. Dalam Sahih Muslim, kitab Al-Masajid wa Mawadi'us Salah, bab at-ta'awudz min azabil qabri wa azabi jahannam, diceritakan ada satu orang ulama namanya At-Tawus. Tawus ini dia seorang tokoh tabi'in. Dia pernah berjumpa dengan 50 orang sahabat Nabi. Dia terkenal dalam sejarah pernah buat haji sebanyak 40 kali, dan dia antara manusia yang kata ulama doanya sangat mustajab. Kata Abu Uyainah rahimahullah, ada 3 ulama yang doanya sangat menjadi, kalau cakap mulut dia masin. Pertama Abu Zar, yang kedua Tawus, yang ketiga As-Sawri. Jadi At-Tawus ini kata ulama, anak dia kalau lepas sembahyang dia akan tanya, mu tadi sebelum bagi salam baca tak doa minta jauh pada Dajjal? Maka kalau anak dia jawab, lupalah ayah, ulang balik sembahyang. Ulang balik, bukannya lupa sujud, lupa rukuk, lupa baca doa Dajjal pun dia suruh membacakan semula atau sembahyang semula. Maka kita dalam suasana musim-musim begini, eloklah kita amalkan doa jauh daripada Dajjal ini. Jadi itu waktu yang pertama, kena ambil peluang. Yang kedua, kata ulama, dalam hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sebut momen yang sangat berkat yang kita kena ambil peluang adalah satu momen pada malam hari. Tidak dinyatakan bila, tapi waktu malam ada satu momen itu. Inna fil laili lasa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu lailah. Sesungguhnya pada waktu malam ada satu momen, kalau kena masa tu kau berdoa minta kepada Allah, tak kiralah hal dunia ataupun akhirat, Allah pasti kabulkan doa itu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi malam banyakkan berdoa. Jangan banyak main telefon, main game tak habis-habis. Banyak berdoa, lagi mustajab. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, waktu yang sangat berkat kita boleh mengambil peluang dari masa itu adalah ketika kita tersedar di tengah malam, tidur tapi pukul 2 terbangun misalnya. Waktu itu sangat berkat. Dalam hadis Nabi pernah berpesan, siapa-siapa yang terbangun, tersedar di tengah malam, kemudian dia membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ghfirli, maka doanya itu akan terus dimustajabkan oleh Allah. Jadi kalau terbangun tengah malam, nak pergi tutup aircon ke, nak mencari selimut ke, nak pergi ke tandas ke, tak apalah, yang penting terus berdoa, mustajab doa. Lagi bagus sembahyang tahajud, tapi tak adalah rajin sangat nak sembahyang, doa pun jadilah. Itu yang ketiga. Yang keempat, momen yang sangat berkat kita nak ambil peluang adalah ketika nanti sebentar lagi kita sembahyang, ketika kita sujud dalam sembahyang. Iqtab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid faksirud doa. Nabi pernah pesan, saat yang paling dekat sekali seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Itu saat yang paling dekat sekali. Fa'aksirud doa, banyakkanlah bersujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu ada satu kisah, satu orang sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Anas bin Malik. Dia kata, Anas, boleh tak bagi saya satu peluang duduk rumah Nabi berkhidmat?
Anas ni dia khadam Nabi, angkat air, buat air benda-benda untuk rumah Nabi. Boleh tak saya ambil alih sehari saja, tak ada nak upah, nak khidmat? Kata Anas, tanya bos lah, kalau bos okey, kawan okey. Nabi kata boleh lah. Dia pun khidmat lah. Nabi nak semayang, dia siapkan air apa semua. Tengah malam Nabi bangun, dia siapkan tempat semayang, dia khidmat pada Nabi. Setelah dia dah selesai khidmat dan nak subuh, Nabi tanya kepada Rabi'ah, Rabi'ah, awak dah tolong ni daripada tadi sampai pagi ni, apa permintaan? Minta sekarang. Sal, kata Nabi. Sal ni minta lah. Kata Rabi'ah, tak ada apa ya Rasul, saya ikhlas, saya tak nak apa-apa. Nabi ulang kali kedua, sal, minta sekarang. Waktu lain saya tak boleh nak tolong, waktu ni saya boleh tolong. Tak ada ya Rasul, saya ikhlas. Kata Nabi ulang kali yang ketiga, sal, minta sekarang. Maka Rabi'ah kata, beginilah ya Rasul, kalau saya dibenarkan minta, satu je saya nak minta, boleh tak saya masuk surga sekali dengan Tuan? Tu je saya minta. Saya nanti duduk surga, mesti surga yang bawah-bawah. Tuan duduk surga 7 bintang punya surga. Berpisahlah kita, sedih pula. Boleh kasih chance saya duduk dengan Tuan? Kata Nabi, ini surga bukan saya punya urusan. Nak minta boleh. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kata Nabi, beginilah, minta dalam sujud, mudah-mudahan Allah terima. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika sujud, banyakkan bermunajat dan berdoa kepada Allah. Tapi jangan cakap Melayu batal pula sembahyang jemaat. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, kata ulama berdasarkan satu hadis, kana la turaddani atau kullama turaddani du'a inna nida wa innal ba'si hina ya'mu ba'duhum ba'da. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi bercerita, ada 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah atau jarang ditolak oleh Allah. Pertama, doa semasa azan berkumandang. Yang kedua, doa ketika perang sedang berkecamuk. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jadi nanti sekarang masuk waktu sembahyang azan, jangan main telefon, doa pada Allah. Mintalah apa-apa yang patut untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tanah air kita, untuk agama kita. Doa masa azan sangat mustajab. Yang ketujuh, kata ulama, ada hari yang sangat berkat, momen yang sangat berkat, iaitu satu hari pada hari Jumaat, iaitu hari yang sedang kita berada sekarang. Dalam satu hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah menyebut, inna fil jum'ah la sa'atan la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullahu khaira illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalluha yazduha. Kata Nabi, pada hari Jumaat ada satu momen, kalau pada momen itu tepat doa seseorang, nescaya dimustajabkan tentang permintaannya itu. Ulama ketika membahaskan hadis ini yang merupakan riwayat Bukhari dan Muslim, mereka berbeza pendapat bila limit masa pada hari Jumaat. Yang ini ada disyarahkan dalam kitab Al-Minhaj. Ada yang mengatakan doa paling mustajab ketika khatib naik mimbar. Jadi tuan-tuan kan tengok khatib atau imam naik mimbar, keng, doa masa itu sangat mustajab. Sebab itu mimbar masjid mesti tangganya di depan. Ni sekarang pesen arkitek baru, dia buat tangga di belakang. Kita tak perasan khatib naik, sudah muncul rupa dia naik daripada belakang, hilang fadilah. Naik dari depan atau naik dari tepi. Jadi masa dia teh naik, mustajab. Ada yang mengatakan hari Jumaat itu adalah ketika selepas daripada masuknya waktu asar sampailah terbenam matahari, dan ada banyak perbahasan yang lain. Kemudian kata ulama, yang ke-8
waktu yang sangat berkat untuk kita boleh mengambil peluang yang ke-8 dan ke-9, sebab hadisnya sama sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun la turaddu da'watuhum imamul adil was-sha'imu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang takkan ditolak oleh Allah. Kalau kau membacanya ketika itu pasti diterima. Pertama, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Mana masa nak berbuka itu, bacalah doa. Kemudian doa orang-orang yang dizalimi dan doa para pemimpin yang adil. Dia doa berbuka ini ada banyak. Yang masyhur di kalangan orang Melayu adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Riwayat ini masyhur tapi lemah. Ada lagi doa yang lebih kuat lagi. Sebagai contoh, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara qala zahaba az-zama'u wa batalat uruku wa thabata al-ajru insyaallah. Itu hadis riwayat Abu Daud. Tapi kita tak sempat dah nak mengingat doa-doa begitu, dah lapar sangat. Baca je lah apa-apa doa, tak jadi masalah. Sebab hadis tentang doa berbuka ni ada banyak. Yang confirm datang pada Nabi satu saja, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa baca Bismillah. Yang penting mesti berdoa, sebab sangat mustajab bagi orang yang berbuka nanti. Dan insya-Allah minggu depan kita akan mula menyambut bulan Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah yang pertama sangat digalakkan kita berpuasa. Bila dah berpuasa, jangan lupa berdoa. Yang ke-10 kata ulama, waktu yang sangat tinggi nilainya ataupun sangat berkat masanya, iaitu ketika turunnya hujan. Hujan turun berkat. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi memberitahu, sintani la turaddani ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Ada 2 doa yang mesti Tuhan terima. Pertama sekali doa masa azan, yang kedua doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ketika dia mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa dianjurkan untuk kita berdoa ketika turunnya hujan. Sebagaimana Nabi ada bersabda, utlubus tijabati du'a inda salas, indal tiqa wal juyush wa iqamatis salah wa nuzulul ghis. Carilah doa yang mustajab dalam 3 keadaan. Pertama, ketika berkecamuknya perang antara 2 pasukan. Yang kedua, menjelang solat dilaksanakan, mana kita diri betulkan saf tengah qomat. Itu suasana yang sangat bagus berdoa. Dan yang ketiga, ketika nuzulul ghais, ketika turunnya hujan. Ini juga direkodkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Baik itu, bagi kita di Malaysia, kita dah kerap hujan. Jadi kita dah tak rasa hujan ni rahmat. Ramai orang menyumpah bila hujan, marah dia. Siapa yang kerap marah hujan? Pertama orang bawa motor, marah dia. Tanya aku bawa kereta tak hujan, tanya bawa motor pula hujan. Ni cerita orang Kuantan sini dah. Marah dia hujan sebab duduk bawah jambatan ramai-ramai. Yang kedua yang marah hujan, ni cerita orang Kuantan, bukan orang sini. Marah bila nak main golf. Main golf hujan pula. Jam semua. Dah berlatih swing hari-hari, tak boleh turun ke green dah hari ni. Jangan marah hujan, berdoa. Sebab itu orang Arab, negara dia payah hujan. Kalau dia datang Malaysia, musim-musim sebelum Covid lah. Kalau datang Malaysia, benda yang paling dia cari hujan. Benda lain dia tak nak. Dia nak ke hujan. Ada kenalan saya bawa teksi dari airport, dia kata ustaz mengaji di mana? Duduk tanah Arab ni. Macam mana ustaz boleh tahan duduk dengan orang Arab? Saya jaga 2 minggu Arab pun pening kepala lah. Kata apa sah? Saya ambil dekat airport. Kebetulan daripada KLA hari hujan. Dia tanya buka tingkap.
hulu kepala, dia kata barakah, rahmah, rahmah, rahmah. Habis belejin dalam teksi. Dia bagi dia berkat sangat. Berdoa, dia berdoa gitu. Dan jadi kita pun berdoa jugalah. Yang ke-11 kata ulama, momen yang sangat berkat yang kita kena ambil peluang adalah ketika ajal nak tiba. Ni payah sikitlah, ajal nak tiba. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, pernah Nabi ziarah rumah Abu Salamah. Abu Salamah ni suami pada Ummu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, mata dia terbuka. Jadi Nabi pun pejamkan, tutupkan matanya. Lantas Nabi mengatakan, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Roh tak kala dicabut, mata akan ikut roh tu pergi ke mana. Roh pergi ke atas, mata pun akan pergi ke atas. Fadajjan nas min ahlihi, maka ketika nazak seluruh keluarga akan kelam kabut. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'manuna ala ma taqulun. Tapi ketika suasana itu berlaku, mintalah yang baik-baik, kerana malaikat akan aminkan apa yang kau sebut ketika itu. Jadi kita pergi ICU, orang sakit, wayar penuh apa semua, sudahlah cakap hal projeknya, cerita bisnes sana sini tak payah. Doa yang baik-baik, kerana ketika suasana sakaratul maut, suasana nazak, tu suasana yang bagus kalau minta yang baik-baik daripada Allah. Termasuk kita nanti juga, andai katalah tidak minta, na'udzubillah, tengah-tengah bawa motor jatuh tepi jalan rasa macam nak mati dah, rasa sejuk dah kaki, masa tu doa je lah yang baik-baik, sebab mustajab. Yang ke-12 kata ulama, waktu yang sangat atau momen yang sangat baik untuk kita ambil berkat adalah ketika mendengar ayam berkokok. Tak tahulah Putrajaya ni ada ayam atau tidak, tak pernah dengar lagi ada ayam Putrajaya ni. Tapi kalau balik ke kampung, dengar ayam berkokok, banyakkan berdoa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah pesan pada sahabat, idza sami'tum siyahid dikah fas'alullahu min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Kalau kamu mendengar ayam berkokok, mohonlah sesuatu daripada Allah, sebab ketika itu sang ayam sedang melihat malaikat. Jadi malaikat tolong aminkan doa kita. Tetapi kata Nabi, wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwadh billah minasyaitan fa innahu ra'a syaitana. Tapi kalau kamu mendengar keledai mengengek ke, dia tak tahulah keledai dia bunyinya itu, maka mintalah jauh daripada syaitan. Sebab keledai kalau dia berbunyi, itu tanda dia melihat syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nanti kalau balik kampung dengar ayam, jangan pekong dengan selipar, rugi. Doa banyak-banyak, ya Allah, mintalah apa-apa yang patut. Jangan dipaksa pula ayam tu berkokok, nyanyi pula ke ayam. Minta yang baik-baik. Tapi kalau keledai, minta jauh daripada syaitan. Sebab itu kita dilarang maki ayam. Salah satu benda dia dalam Islam, dia panjang pula cerita lain tahun ya, ada 20 perkara haram kita maki. Haram. Salah satu haram maki ayam. Ayam pun haram maki. Dalam hadis kata Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Nabi bagi warning, la tasubbud dik fa innahu yuqizus salati. Mu jangan maki ayam, sebab dia diciptakan untuk membangunkan orang sembahyang pagi, kata hadis riwayat Abu Daud. Dia ada banyak lagi lah benda-benda yang kita tak boleh maki. Jadi kalau ayam pun tak boleh maki, ini pula sesama Islam lagi lah tak boleh maki je. Ayam pun tak boleh maki. Sebab itu makanlah ayam. Ayam pun berkat juga. Banyak surau-surau Putrajaya ni asal makan kambing. Asal makan kambing.
Bila tanya ngapa buat kambing? Oh, kambing sunnah. Tak tuan-tuan, ayam pun sunnah juga. Nabi SAW pun makan ayam juga. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahm ad-dajjaj." Kata Abu Musa, aku selalu tengok Nabi sendiri makan daging ayam. Katanya hadis riwayat At-Tirmizi. Cuma kambing perbezaannya adalah dia adalah haiwan berkat. Itu saja. Ittakhizul ghanam fa inna fiha barakatun. Wa fi riwayah fa innaha taruhu bi khairin wa taghdur bi khairin. Ambillah kambing, kata Nabi, sebab pada kambing ada keberkatan. Dalam riwayat yang lain, kerana kambing ini dia datang dengan kebaikan, balik pun dengan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan di akhirat nanti, kambing adalah sebahagian daripada haiwan yang kita akan jumpa sekali lagi dalam surga. Kambing binatang surga. Sallu fi murahil ghanam wamsahu ragamaha fa innaha min dawabil jannah. Semayanglah kamu di kandang kambing, maknanya boleh semayang di kandang kambing. Usaplah debunya, makna boleh bertayamum, kerana kambing adalah binatang surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Tapi ayam tetap juga ada kehebatan. Cuma kalau untuk kita nak korban 2 minggu lagi, paling afdal kambing, paling afdal. 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1 bahagian lembu. Bahkan 7 ekor kambing lebih afdal dari seekor unta. Lebih afdal. Walaupun unta mahal 7,000 8,000 seekor, tapi 7 kambing dia punya fadilat lebih besar. Sebab ittiba' sunnah. Kerana Nabi SAW dia korban kambing. Jadi kita follow bos kambing, kita ikut kambing. Yang dah bayar lembu tu jalan je lah, ni lain tahu lah pula. Yang ke-13, waktu yang sangat berkat yang kita kena ambil peluang, rugi kita tak ambil peluang, adalah hari Rabu antara Zuhur dengan Asar. Itu ada hadisnya. Hari Rabu time frame-nya daripada Zuhur sampai Asar. Dalilnya kata ulama, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjid al-Fatah thalatha yawm al-Ithnain wa yawm al-Thulatha wa yawm al-Arbi'a. Kata sahabat, Nabi dia ada satu rutin dia akan pergi ke Masjid Fatah. Ini di Madinah Al-Munawwarah 3 kali seminggu, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Masjid Fatah ni salah satu daripada masjid 7 yang ada di Madinah, Al-Masajid As-Sab'ah. Masjid ini dia ada gabungan daripada 7 masjid kecil. Asalnya 6 masjid saja, cuma ditambah dengan Masjid Qiblataini, Masjid Fatah, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Ali bin Abi Talib dan Masjid Fatimah Az-Zahra. Dia duduk dekat dengan kaki Gunung San'a di bahagian barat. Jadi Nabi suka pergi masjid ini 3 kali seminggu. Tapi kata para sahabat, qala Jabir, falam yanzal bi amrun muhimun ghalidun illa tawahhid tilka as-sa'ah fad'u fiha fa'arifu ijabah. Kata Jabir dan para sahabat, kami kalau hari Rabu Nabi punya mood luar biasa gembiranya. Hari Isnin, hari Selasa biasa saja. Tapi kalau hari Rabu kami tengok kalau dia balik ke Madinah, senyum dia lain. Kalau dia ada pergi tu dia problem, fikir masalah negara macam-macam, tapi dia balik daripada masjid hari Rabu, kami dia punya happy dia lain macam. Maka kata sahabat, perbanyakkanlah berdoa ketika hari Rabu antara Zuhur dengan Asar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Haythami. Banyak lagi yang boleh kita bincangkan pada kesempatan tengah hari ini, tapi masa kita tidak mengizinkan. Mudah-mudahan apa yang kita sembang-sembangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Buat akhirnya kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah kita cuba yang terbaik untuk patuh kepada peraturan yang telah digarisbawahkan kepada kita,
dalam suasana kita berada dalam musim-musim pandemik sebegini, kerana pengorbanan kita memberi kesan kebaikan kepada tanah air kita. Pohon kepada muslimin sekalian, sekiranya nak keluar daripada masjid nanti, keluarlah dalam keadaan yang baik supaya memberi imej yang baik kepada rakan-rakan kita di luar sana, kerana masjid kita ini sentiasa menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lain. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.